Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita buka musik kita dengan kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal sekolah kita kena di mana ya Allah SWT bertidur bernafas. Salam dan salam ke atas junjungan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan para keluarganya, sahabat-sahabat dan mereka-mereka yang memperjuangkan Islam hingga ke hari kiamat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Bismillah, bacaan Al-Quran daripada Taufik Ahmad. Surah Az-Zukhruf ayat 1 hingga 5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Hamim wal kitabil mubin. Inna ja'alnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum ta'qilun. Wa innahu fi ummil kitabi ladaina la'aliyyun hakim. Afanadribu ankumuz zikra safhan kuntum qauman musrifin. Sadaqallahul azim. Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Mengasihani. Hamim, demi kita Al-Quran yang menyatakan kebenaran. Sesungguhnya kami jadikan Al-Quran itu sebagai Al-Quran yang diturunkan dengan bahasa Arab supaya kamu menggunakan akal memahaminya. Dan sesungguhnya Al-Quran itu dalam ibu suratan di sisi kami sangat tinggi kemuliaannya, lagi amat banyak mengandungi hikmat-hikmat dan kebenaran yang kukuh, yang tetap kukuh. Patutkah kami membiarkan kamu dengan mengenepikan dan menjauhkan penglihatan Al-Quran daripada kamu, kerana kamu telah menjadi kaum yang melampau buruk keadaannya? Tidak, kami tidak akan biarkan kamu, sama ada kamu mahu menerimanya atau sebaliknya. Benarlah kata Allah. Seterusnya bacaan hadis kunci daripada Harif Musyidi. Okay, macam biasa. Hadis qudsi, kitab kematian, tajuk terakhir. Keadaan roh mukmin dan kafir. Diriwayatkan daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, "Idza kharajat ruhul mu'min talaqqaha malakani yus'idaniha qala Muhammad fadzakara min tibiriha wa dzakara al-misk qala wa yaqulu ahlus sama' ruhu tayyibatu ja'at min kibalil ardi sallallahu alaihi wa ala jasadin kunti ta'murinahu fayunqalaku bihi ila rabbih azza wa jal summa yaqul intaliqu bihi ila akhiril ajal qala wa innal kafiru idza kharajat ruhuhu qala Hamad wa dhakara min natniha wa dhakara la'nan wa yaqulu ahlus sama' ruhun khabisatun ja'at min kiblil ardi qala fayaqalu intaliqu bihi ila akhiril ajal. Qala Abu Hurairah farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam raitatan kanas alaihi ala anfihi hakadha. Artinya, apabila roh seorang mukmin keluar, maka dua malaikat akan datang kepadanya dan membawanya naik ke atas langit. Hamad berkata, beliau iaitu Abu Hurairah menyebutkan tentang baunya yang harum dan turut menyebutkan tentang wangian kasturi. Beliau berkata, penduduk langit berkata, roh yang baik telah datang dari bumi. Semoga Allah berselawat ke atasmu dan jasad yang kamu menetap di dalamnya. Lalu ia pun dibawa kepada Tuhannya Azza wa Jal.
Dia berfirman, bawalah ia ke ajal yang terakhir, tempoh di barzah sehingga hari kiamat. Beliau berkata, sesungguhnya orang kafir pula apabila rohnya keluar, Ahmad berkata, beliau menyebutkan tentang bau busuknya dan turut menyebutkan laknat. Penduduk langit akan berkata, roh yang buruk telah datang dari bumi. Beliau berkata, maka dikatakan kepadanya, bawalah ia ke ajal yang terakhir, iaitu Sijjin. Abu Hurairah berkata, lalu Rasulullah SAW meletakkan pakaian tebal kepunyaan baginda di atas hidungnya seperti ini. Ajaran yang pertama dari sini ialah keadaan roh selepas mati menjadi tanda terawal nasib seseorang, sama ada ditempatkan di syurga ataupun di neraka. Yang kedua, alam barzah merupakan tempoh penempatan roh-roh manusia selepas meninggalkan alam dunia dan sebelum berpindah ke alam akhirat. Itu saja. Daripada hadis tu kita tahu bila roh kita dicabut, bawa ke langit, bawa ke langit, kalau roh kita baik, ada bau harum kan, malaikat pun kat atas langit suka kan. Tapi kalau kita roh yang jahat, orang-orang jahat, orang-orang kafir, bila cabut nyawa dekat langit bau busuk, malaikat pun tak suka. So pengajarannya kita kena jadilah roh yang baik. Macam mana nak roh yang baik? Ikutlah Al-Quran dan hadis. Kita punya contoh yang terbaik ialah Nabi Muhammad SAW. Itulah ya imam kita. Macam mana kita nak ikut perintah Allah, kita tiru macam mana Nabi buat. Seterusnya bacaan Juz Amma pada Rasul Kak. Bacaan tafsir Al-Quran akan dibacakan oleh Aris Mursyidi. Okey, sambungan semalam. Mana semalam? Surah Ad-Duha malam. Surah apa? Sambungilah. Tuhanmu mengetahui bahawa kamu, wahai Muhammad, tidak mengetahui hukum syariat dan tercari-cari akidah yang benar. Maka ditunjukkan kepadamu hidayahnya. Firman Allah bermaksud, dan demikianlah kami wahyukan kepadamu Al-Quran dengan perintah kami. Sebelumnya kamu tidaklah mengetahui apakah Al-Quran dan tidak pula mengetahui apakah iman. Tetapi kami menjadikan Al-Quran itu sebagai cahaya yang kami bimbing dengannya siapa yang kamu kehendaki di antara hamba-hamba kami. Surah Al-Syu'ara ayat 52. Tuhanmu juga mendapati kamu fakir, tidak mempunyai harta, maka dia kurniakan kepadamu dengan keuntungan perniagaan harta Khadijah. Serta Allah memberi berkat dan sifat qanaah kepadamu. Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan di dalam kitab sahih mereka daripada Abu Hurairah katanya, Rasulullah SAW bersabda, Laisal ghani an kasratul ardi walakin al-ghani ghanin nafsi. Kekayaan itu bukanlah dengan banyaknya harta benda, tetapi kekayaannya sebenarnya adalah kekayaan jiwa. Imam Muslim meriwayatkan di dalam sahihnya daripada Abdullah bin Amru katanya Rasulullah SAW bersabda, Qad aflaha min aslim wa rizki kafafan wa qanna'atullahu bima atahu. Sesungguhnya berjayalah orang-orang yang memeluk Islam, diberi rezeki seadanya dan Allah memberikan kepadanya rasa cukup, iaitu qanaah dengan apa yang diberikan kepadanya. Ibnu Jarir dan Ibnu Abi Hatim meriwayatkan daripada Qatadah dalam menafsirkan firman Allah bermaksud, bukankah dia mendapatimu sebagai seorang yatim, lalu dia melindungimu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang hilang arah, lalu dia memberikan petunjuk kepadamu, dan dia mendapatimu sebagai seorang yang serba kekurangan, lalu dia memberikan nikmat yang mencukupi. Surah Ad-Duha ayat 6 hingga 8. Katanya ini adalah keadaan kehidupan Rasulullah SAW sebelum Allah mengangkatnya sebagai Rasul. Kemudian Allah mengajar Rasulullah SAW beberapa ajaran yang berkaitan dengan akhlak kemasyarakatan dan arahan bersyukur di atas nikmat-nikmat yang dikurniakan kepada baginda. Firman Allah, adapun terhadap anak yatim, maka janganlah kamu berlaku kejam. Surah Ad-Duha ayat 9. Maksudnya, sebagaimana kamu sebelumnya yatim, Muhammad lah
dan Allah memberi perlindungan kepadamu, maka janganlah kamu menghina anak-anak yatim, menghalang hak mereka dan berlaku zalim terhadap mereka. Sebaliknya pula hendaklah kamu menunaikan hak mereka, berbuat baik dan berlembut dengan mereka, serta ingatlah saat kamu yatim dahulu. Disuruh itu Rasulullah SAW sangat mengasihi anak-anak yatim, berbuat baik kepada mereka dan sentiasa berpesan supaya mereka dijaga dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, dan terhadap orang yang meminta-minta, maka janganlah kamu mengherdiknya. Surah Duha ayat 10. Maksudnya, sebagaimana kamu dahulunya sesat, kemudian diberi hidayah oleh Allah, maka janganlah kamu menghalau orang-orang yang datang untuk meminta petunjuk ilmu atau meminta harta. Bahkan kamu perlu memberi layanan kepada mereka dengan sebaik-baiknya. Dan terhadap nikmat Tuhanmu, maka hendaklah kamu selalu menyebut-nyebutnya dengan bersyukur. Surah Duha ayat 11. Maksudnya, hendaklah kamu, wahai Muhammad, menyebut dan menceritakan nikmat-nikmat Allah yang dikurniakan kepada kamu, dan bersyukurlah dengan nikmat tersebut. Nikmat yang dimaksudkan di sini ialah kerasulan dan Al-Quran serta lain-lain nikmat yang disebutkan di dalam ayat sebelum-sebelumnya. Ingat dan sebarkanlah nikmat-nikmat yang kamu terima itu. Terdapat di dalam hadis doa Nabi yang masyhur. Wa ja'alna syakirin linikmatik musnina 'alaiha qabiliha wa atimha 'alaina. Artinya, jadikanlah kami ini orang-orang yang mensyukuri nikmat-nikmatmu, memujimu di atas nikmat tersebut dan menerimanya dengan redha, serta sempurnakanlah nikmat itu kepada kami. Abu Daud dan Tirmizi meriwayatkan daripada Abu Hurairah bahawa Nabi Muhammad SAW bersabda, La yashkurullah min la yashkirin nas. Tidak bersyukur kepada Allah orang yang tidak berterima kasih kepada manusia. Pedoman hidup dan hukum akam. Pengajaran yang boleh diambil dari ayat-ayat di atas ialah Allah, yang pertama, Allah bersumpah dengan Al-Duha, iaitu waktu siang, dan Al-Lail, iaitu waktu malam, apabila ia mulai tenang. Allah tidak sekali-kali membiarkan atau membenci Nabi-Nya setelah dia mengasihinya sebelum ini. Kata Ibnu Jurayj, wahyu terhenti selama 12 hari. Nanti Ibnu Abbas 15 hari. Pandangan yang lain mengatakan 25 hari, manakala Muqatil mengatakan selama 40 hari. Al-Razi berkata, fenomena ini menjadi dalil bahawa Al-Quran itu daripada Allah. Ini kerana kalaulah ia daripada Nabi Muhammad sendiri, maka akan terputus. Allah SWT menyampaikan kabar gembira kepada Nabi-Nya dengan dua perkara yang besar. Pertama, Allah akan menjadikan masa depan Nabi lebih baik dari masa lalu. Setiap hari baginda akan ditingkatkan darjat kemuliaan, dan Allah menyediakan untuknya di akhirat nanti sesuatu yang lebih baik daripada segala kemuliaan dan karamah yang diberikan di dunia. Yang kedua pula, Allah memberikan apa yang dicita-citakan oleh Nabi di dunia ini, iaitu kemenangan, keunggulan agamanya mengatasi agama-agama lain. Sedangkan di akhirat pula baginda mendapat pahala yang besar, Telaga Kausar, dan menjadi pemberi syafaat. Al-Khatib meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW apabila turun ayat ini, baginda bersabda, jikalau begitu, aku tidak redha walaupun seorang dari umatku kekal dalam neraka. Kesimpulan, ayat dan kelak Tuhanmu pasti memberikan kurnianya kepadamu adalah semacam merakamkan senarai pemberian nikmat yang lengkap dikurniakan kepada Nabi Muhammad SAW, iaitu kesempurnaan jiwa dan ilmu, munculnya tanda-tanda kemenangan dengan tersebar luas agama Islam di timur dan barat, serta segala kemuliaan yang disediakan untuk Nabi Muhammad di akhirat yang hanya diketahui oleh Allah sahaja. Terdapat di dalam hadis sahih Muslim, riwayat daripada Abdullah bin Amr bin Al-As, bahawa Nabi SAW ketika membaca firman Allah mengenai kata-kata Ibrahim, Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni. Hai Tuhan, syaitan iaitu berhala itu telah banyak menyesatkan ramai manusia. Hai Tuhan, siapa yang menuruti daku maka dia adalah umatku. Surah Ibrahim ayat 37. Dan kata-kata Isa alaihissalam, in tu'azibahum fa innahum ibadik wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Andainya engkau siksa mereka, maka mereka hanyalah hamba-Mu. Namun kalau engkau mengampunkan mereka, maka sememangnya engkau maha perkasa lagi maha bijaksana. Al-Maidah ayat 118.
Baginda lantas mengangkat tangannya seraya berdoa, "Wahai Tuhanku, umatku. Wahai Tuhanku, umatku, umatku." Kemudian baginda menangis, maka datanglah Jibril alaihissalam bertanya kepada Nabi. Baginda memberitahu Jibril rintihan dan harapan baginda untuk menyelamatkan umatnya. Setelah pengaduan baginda disampaikan kepada Allah, walhal Allah lebih mengetahuinya. Maka Allah berfirman, maksudnya, "Hai Jibril, pergilah menemui Muhammad dan katakan kepadanya bahawa kami akan menjadikan umatmu seperti mana yang kamu mahu. Kami tidak akan menghampakan harapanmu terhadap umatmu." Yang ketiga pula, pedoman yang ketiga, Allah menyenaraikan nikmat pemberiannya kepada Rasulullah SAW, yang diantaranya ialah 3 yang disebut di dalam surah ini, iaitu diberi tempat perlindungan setelah menjadi anak yatim, diberi petunjuk setelah berada di dalam kesesatan, dan diberi kekayaan setelah berkeadaan kemiskinan. Perlindungan yang didapati ketika baginda anak yatim, iaitu apabila ibu bapanya meninggal, baginda dipelihara oleh datuknya Abdul Muttalib, diikuti oleh bapa saudaranya Abu Talib yang memelihara dan mempertahankan baginda daripada segala gangguan. Petunjuk yang dimaksudkan adalah penerangan Al-Quran dan syariat. Allah meningkatkan keilmuan baginda dengan hidayah Al-Quran dan syariat Islam selepas kejahilan dan kesesatan. Adapun pemberian kekayaan pula adalah kurniaan kelebihan harta dan rezeki melalui perniagaan terhadap harta Khadijah radhiyallahu anhu, iaitu ketika baginda belum diangkat menjadi nabi selepas diangkat menjadi rasul pula. Baginda dilapangkan hidup dengan harta Abu Bakar, kemudian dengan harta kaum Ansar selepas hijrah, seterusnya dengan harta rampasan perang. Antara hikmah mengapa baginda dibiarkan menjadi anak yatim adalah supaya baginda menghayati sendiri keadaan anak yatim. Dari itu baginda dapat membela sepenuhnya hak-hak dan kepentingan mereka. Selain itu, keyatiman dan kefakiran pada kebiasaannya adalah satu kekurangan bagi seseorang. Akan tetapi, apabila Nabi SAW diangkat menjadi Nabi dan Rasul serta menjadi semulia-mulia makhluk, maka ini membatalkan semula persepsi yang sebenarnya. Ini tentulah merupakan sebahagian daripada mukjizat. Keempat, Allah mendidik Nabi supaya berinteraksi dengan makhluk-makhluknya sebagaimana Allah berinteraksi dengan baginda. Allah memerintahkan kepadanya supaya tidak menzalimi anak-anak yatim, sebaliknya menunaikan hak mereka. Allah mengingatkan baginda dan menyebut bahawa baginda juga dahulunya adalah yatim piatu. Ayat ini jelas menunjukkan arahan supaya berlembut dengan anak yatim dan berbuat baik kepada mereka. Qatarah berkata, "Jadilah kamu bagi anak-anak yatim itu sebagai bapa yang penyayang." Abi Hurairah meriwayatkan bahawa seorang lelaki yang mengadu kepada Rasulullah mengenai keadaan hatinya yang keras. Sabda Rasulullah SAW, "Kalau kamu hendak lembutkan hatimu, maka usaplah kepala anak yatim dan berilah makan orang-orang miskin." Di dalam hadis sahih yang diriwayatkan oleh Bukhari, Ahmad dan selainnya daripada Abu Hurairah pula mengatakan bahawa Rasulullah SAW bersabda, "Ana waqafal yatim lahu aw li ghairihi kahatin." Aku dengan penjaga anak-anak yatim adalah dekat seperti ini. Baginda menggambarkan hal tersebut dengan mendekatkan jari telunjuknya dengan jari hantunya. Sini ya. Macam mana? Sini ya. Ya, dekat dah. Dekat. Allah memerintahkan nabinya supaya bersyukur terhadap nikmat yang dikurniakan, iaitu nikmat diangkat menjadi nabi dan rasul serta diturunkan Al-Quran kepadanya. Kesyukuran itu dilakukan dengan menyebarkan apa-apa yang Allah berikan kepadanya dan menyebut nikmat-nikmat Allah. Sesungguhnya pengakuan terhadap nikmat Allah adalah sebagai tanda bersyukur terhadapnya. Sebenarnya apabila diperhatikan secara mendalam, maka dapat dilihat di sini bahawa Allah menegah nabinya dari 2 perkara dan menyuruhnya dengan 1 perkara. Allah menegah baginda mengkasari anak-anak yatim sebagai balasan dari apa yang baginda sendiri terima. Alam yajdaka fa. Allah menegahnya daripadanya mengherdik orang yang meminta sedekah kerana Allah sendiri telah menyenangkan hidup baginda. Allah menyuruhnya pula supaya menceritakan nikmat-nikmat Tuhan kepadanya. Justru Allah sendiri memang telah memberikan kurniaannya banyak. Firman Allah bermaksud, "Dan dia mendapatimu sebagai seorang yang hilang arah, lalu dia memberikan kepadamu petunjuk." Para ulama berkata, hukum menceritakan nikmat-nikmat Allah adalah harus secara mutlak, kadang-kadang menjadi sunat sekiranya untuk dijadikan ikutan yang baik atau untuk menyatakan syukur kepada Allah
SWT dengan lidahnya. Sekiranya seseorang itu merasakan bahawa ia boleh menimbulkan fitnah, maka menyembunyikan adalah lebih afdal. Menurut satu riwayat, Imam Syafi'i berpendapat bahawa bahawa sunat bertakbir pada akhir surah Ad-Duha dan surah-surah selepasnya kerana ketika terputusnya wahyu kemudian diturunkan semula, Nabi SAW terus mengucap Allahu Akbar sebagai membenarkan apa yang dibawa oleh Al-Quran. Tapi ini bukanlah sebahagian dari Al-Quran kerana ia tidak dinakalkan sebagaimana Al-Quran yang mutawatir pada surah, ayat dan hurufnya tanpa tambah atau kurang. Ulama berkata lagi, kami tidak mengatakan bahawa setiap orang yang menghatam Al-Quran itu perlu mengucapkan takbir, tetapi siapa yang melakukannya adalah lebih baik. Kalau tinggal pun tidaklah mengapa. Lafaz takbir itu sama ada dengan Allahu Akbar ataupun La ilaha illallah Wallahu Akbar. Ahmad. Apa pengajaran yang kita dapat daripada surah Ad-Duha? Pengajarannya kita janganlah, kalau orang-orang miskin, orang-orang yang tak ada duit, anak yatim, tak ada mak bapak kan, dia minta kita makanan, dia memang memerlukan. Jadi kita tak boleh lah tengking dia balik, sebab dia memang betul-betul perlu benda tu. Dia bukan sengaja, dia tak minta pun dia nak jadi macam tu. Lepas tu dia pun bersyukur sebenarnya. Kebanyakan orang macam tu dia bersyukur dengan hidup dia. Sebab dia tahu yang apa, Allah masih bagi dia hidup. Mak bapak dia dah tak ada tapi Allah bagi dia hidup. Saya bersyukur lah sebab mak bapak dia dah tak ada tapi dia hidup. Allah bagi dia nyawa lagi. Itu lah. Ya. Lagi tadi pedoman kita belajar, dapat kita tahu tadi ialah daripada asbab kenapa turunnya surah Ad-Duha tu, Nabi terputus wahyu berapa lama tadi dia cakap? Ada banyak. Ada 15, ada 25, ada 40. Macam itulah 15, 25 atau 40 hari. Orang-orang kafir menganggap Allah telah tinggalkan dia, Allah dah tinggalkan Nabi, dan mengejek-ejek Nabi. Dan bila surah tu sampai je, Nabi bertakbir. Ini membuktikan pengumuman kita membuktikan Al-Quran tu bukan datangnya daripada mulut Nabi, bukannya datang daripada fikiran Nabi. Nabi pun adalah ummi, buta huruf, tak tahu nak membaca. Lepas tu dia bukanlah penyair. Jadi bila dia macam tu, dia tak ada yang sampai, wahyu tu tak sampai, membuktikan bahawa Nabi memang menerima daripada Tuhan. Kalaulah idea tu daripada orang, katalah dia kata Al-Quran tu daripada Nabi, sudah tentu bila orang tu dah ejek, mesti Nabi teruskan keluar apa-apa yang dia nak cakap. Tapi Nabi terpaksa menunggu juga wahyu tu daripada Allah Ta'ala sampai 15, 25 atau beberapa hari menunggu tu. Maknanya memang wahyu tu datang daripada Tuhan yang sebenar. Kedua, pedoman yang kita nak tunjukkan tu, Allah surah ni beri pedoman kat kita bahawa Allah memberi tahu Nabi kesabaran supaya kita bersabar, dan Allah akan berjanji akan memberi menjadikan agama Islam ini agama yang paling unggul berbanding dengan agama-agama yang lain, sebab dia lah agama yang benar, dan Allah janji akan jadikan agama Islam agama yang unggul. Dan Allah janji dalam pedoman tu, Nabi sangat harapkan umat dia berjaya di akhirat. Sedangkan Nabi tadi disebut Nabi berdoa dan sampai menangis, fikirkan umat dia. Nabi bukan fikir umat yang masa itu hidup dengan dia sekaja. Nabi fikir pada umatnya yang dia tak nampak lagi. Yang tak nampak lagi kita lah, berketurunan berapa banyak kan, beribu-ribu keturunan. Daripada zaman dia Nabi tak nampak, tapi sampai sekarang kita lah yang Nabi risau kita. Nabi nak kita dapat masuk syurga, Nabi nak semua umatnya masuk syurga, selamat daripada api neraka, Dan sebab api neraka, semalam kita dengar api neraka
hukuman yang paling hari tu kita ada ulas dalam tafsir yang lain. Seringan dengan hukuman ialah apabila telapak kaki diletakkan dengan bara api bara api neraka dan akhirnya menggelegaklah otak itu seringan-ringan. Sedangkan orang yang merasa hukuman tu dia rasa itulah hukuman yang paling berat sekali. Itu maknanya Nabi nak doa elakkan umatnya daripada kena masuk api neraka. Yang keempat, saya tak ingat kita apa dia ada cakap. Apa ya Riz? Ada ingat tak? Allah mengajar Nabi untuk berinteraksi dengan makhluk supaya berlembut dengan anak yatim. Ya, itu intipati sebab dalam surah 2 ada kita pasal kita kena berlembut dengan anak yatim banyak kan dalam Quran dalam hadis-hadis Nabi pun banyak sebut bagaimana kita kena berbuat baik dengan anak yatim macam mana Nabi pun tunjukkan macam mana dalam sirah Nabi pegang kepala usap-usap kepala anak-anak yatim semua. So yang itu saja yang ingat. Ada tambahan lagi Haris? Jadi mungkin ada yang panjang kan baca memang tak dengar. Pendekkan lah. Okey, tadi pengajaran lah. Pedoman Yang pertama tadi Allah cerita pasal Allah bersumpah dengan aduhai iaitu waktu siang dan al-lail iaitu waktu malam dan ia mulai tenang. Ada dalam intibati dia Allah tidak sekali-kali meninggalkan Nabi tadi, meninggalkan Nabi SAW kan? Yang ada banyak katakan ada yang 15 hari, ada yang kata 12 hari, tapi sebenarnya tidak. Fenomena ini menjadi dalil bahawa Al-Quran itu daripada Allah. Ini kerana kalaulah ia daripada Nabi Muhammad sendiri maka ia tidak akan terputus. Saya cakap dia. Okay, betul Allah menyampaikan kabar gembira kepada Nabi. Allah akan menjadikan masa depan Nabi lebih baik daripada masa lalu. Setiap hari baginda akan ditingkat. Itu yang pertama tadi tau. Yang kedua, setiap hari baginda akan ditingkatkan darjat kemuliaan dan Allah menjadikannya di akhirat nanti sesuatu yang lebih baik daripada segala kemuliaan dan karamah di dunia. Itu yang pertama. Yang kedua, Allah memberikan apa yang dicita-citakan oleh Nabi, iaitu kemenangan dan keunggulan agama mengatasi agama lain, agama Islam lah. Lepas tu, sedangkan di akhirat pula baginda mendapat pahala yang besar, telaga Kausar dan menjadi pemberi syafaat. Itulah. Itu yang ketiga, Allah menaraikan nikmat pemberian kepada Rasulullah ialah 3 yang disebut di dalam surah ini, iaitu diberi tempat perlindungan setelah menjadi anak yatim, diberi Nabi ada sebut bagaimana dia antara aku dengan anak yatim di syurga bagai apa? 2 jari telunjuk dengan tu. Dengan jari hantu kan macam ni. Macam ni. Mana rapat lah. Tu lah. Ni Allah bagi nikmat kat dia lah. Kandungan dia. Tu yang keempat yang tadi Allah mendidik Nabi supaya jangan jangan kasari orang miskin, anak yatim. Dah. Tu je. Okey. Pasti ada apa nak cakap? Kita tidak bersikir dengan tasbih kifarah dan surat Al-As. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Amin.